Salam sejahtera. PRN Sabah tidak lama lagi akan diadakan. Ada ramai netizen yang menjangkakan PRN Sabah akan diadakan pada bulan Oktober ini. Dan ada yang meramalkan Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan pada hari Isnin ini. Sejauh mana ianya benar, saya jangka, saya juga meramalkan bahawa Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan pada minggu hadapan. Ini berdasarkan kepada keadaan politik semasa di Sabah dan juga timing yang sudah sesuai. Kalau lihat pada timing, memang pada minggu hadapanlah Dewan Undangan Negeri Sabah perlu dibubarkan. Ini semua berdasarkan timing yang pertama. Ketua Menteri Sabah yang pertama, Jeffrey Kitingan, sudah pun mengajak STA dan juga SAPP keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Jadi secara umum dan secara logiknya, apabila STA dan SAPP keluar daripada gabungan GRS, maka mereka sudah tidak punya apa-apa kapasiti lagi di dalam GRS, apalagi untuk menjadi Ketua Menteri ataupun Timbalan Ketua Menteri Sabah. Makna kata, jika ikut keadaan, kalaulah Dewan Undangan Negeri Sabah mempunyai tempoh yang lama lagi untuk dibubarkan, bermaksud Jeffrey Kitingan sepatutnya letak jawatan dan melepaskan jawatan sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah, kerana beliau bukan lagi komponen dalam GRS. Maka dengan itu, jawatan Ketua Menteri Sabah sepatutnya sudah diberikan kepada orang lain, kepada komponen yang masih bersama dengan GRS. Ada yang mengatakan Jeffrey Kitingan sepatutnya sudah letak jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi, ramai pengulas politik yang katakan bahawa sepatutnya Jeffrey Kitingan sudah letak jawatan. Bila dia letak jawatan, tentulah Dewan Undangan Negeri Sabah akan jadi tidak keruan kalau tidak diumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Apa pula pendapat kamu semua? Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan dulu saya kongsi dengan anda semua. Ini ialah Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menyembuhkan kita semua daripada penyakit. Jadi cepat dapatkan produk hebat ni melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, mengimbau pada detik sejarah hitam Dewan Undangan Negeri Sabah, sudah banyak berlaku edisi lompat-lompat parti, tumbang-tumbang gabungan. Kalau dilihat, Haji Jinor sebenarnya juga daripada parti UMNO, lalu Bersatu, lalu sekarang sudah GRS atau Gagasan. Maka dengan itulah, ramai rakyat Sabah sekarang benar-benar menantikan pilihan raya ini bagi menentukan siapa yang layak memerintah Sabah dalam masa terdekat ini. Karena kata netizen, kata para pengulas politik, mereka mengharapkan cepat-cepatlah kerajaan baru dapat dibentuk, sama ada GRS ataupun gabungan lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.
Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Naratif bahaya tentang Perdana Menteri ke-10 kini mula tular. Dengarkan ulasan ini, sebarkan supaya naratif bahaya ini dapat diperbaiki dan dapat dielakkan. Petik daripada Harapan Daily. Sekarang ini ada satu naratif bahaya yang tengah berlekar di sosial media. Kononnya, Perdana Menteri sudah jadi kautim dengan Z, semata-mata nak nampak beliau sebagai hero. Yang pelik, ramai pula yang percaya bulat-bulat benda ini. Sedangkan kalau kita fikir waras, fitnah macam ini sangat merosakkan. Saya bukan nak mempertahankan Perdana Menteri ke-10 sebab fanatik. Tapi sebab saya bimbang bila fitnah macam ini dinormalisasikan. Akhirnya ia akan merosakkan solidariti kita terhadap perjuangan P. Kalau pun ada yang tidak suka dengan Perdana Menteri ke-10, janganlah sampai sebar benda tak betul. Faktanya, Perdana Menteri ke-10 antara insan yang paling banyak membantu memudahkan misi sumud ini. Apa sebenarnya sumbangan Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Malaysia dalam misi sumud ini? Pertama, Perdana Menteri ke-10 merupakan penaung Sumud Nusantara. Misi Sumud Nusantara bahagian Malaysia dalam Global Flotilla berjalan bawah naungan rasmi Perdana Menteri ke-10. Kalau betul kononnya beliau nak kautim, untuk apa beliau rela namanya sendiri terpahat sebagai penaung rasmi? Kedua, ahli MPP PKR turut belayar. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Profesor Dr. Afendi turut serta belayar bersama tim Sumud. Jadi di mana logiknya nak kata semua ini lakonan deal kalau ahli parti beliau sendiri pun berada di atas kapal? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Tapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, terapi imun ini mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit itu. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, perkara ketiga yang harus kita ketahui tentang naratif ini ialah diplomatik dan teguran terbuka. Perdana Menteri ke-10 antara pemimpin Asia pertama yang kecam keras Z selepas flotilla dipintas. Beliau menekankan tindakan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Keempat, gerak konsular dan undang-undang. Wisma Putra telah mengarahkan misi Malaysia melalui kedutaan dan pejabat luar negara untuk bekerjasama dengan rakan ASEAN di kawasan berkaitan bagi memantau dan membantu rakyat Malaysia yang ditahan. Kelima, dana kemanusiaan besar. Kerajaan Malaysia mengumumkan tambahan 100 juta ringgit untuk bantuan G. Malah, sejak perang G meletus, Malaysia konsisten hulurkan dana dan logistik. Keenam, sokongan moral dan politik. Perdana Menteri ke-10 guna pentas antarabangsa untuk tekan Z dan menekankan P sebagai isu kemanusiaan sejagat, bukan semata isu agama. Ketujuh, hubungan antarabangsa. PMX berhubung terus dengan Perdana Menteri Qatar dan Presiden Turki bagi menyelaras sokongan untuk membebaskan rakyat Malaysia yang ditahan. Dan ke-8, gerakan doa dan solidariti. Menteri Agama mengarahkan seluruh masjid dan surau Jakim atau Jawi
mengadakan solat hajat serta kunut nazilah khas untuk P. Jadi, logiknya kat mana nak kata Perdana Menteri ke-10 dah kautim. Akhir sekali, kritik itu adalah hal masing-masing. Namun jangan sampai kita jadi penyebar fitnah yang akhirnya mencalarkan perjuangan saudara kita di P. Dalam bab ini, marilah kita semua bersatu tinggalkan pemikiran politik masing-masing dan kita fokus pada isu kemanusiaan dan pembebasan rakyat kita, kata beliau. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.